Buletin Didik 25 Oktober bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Qori Bahrain Muhammad Samir Muhammad Magahid dan Qoriah Malaysia Sufizah Muzin masing-masing diumumkan Johan Tilawah pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-62. Pada majlis yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur semalam, Muhammad Samir memperoleh markah 93.33%, manakala Sofizah meraih 89.66% sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai dan piala. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan hadiah kategori Qori. Manakala kategori Qoriah dikurniakan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Sementara itu, Wakil Malaysia Aiman Ridwan Muhammad Ramlan muncul naib Johan Qori dengan markah 88.83%. Manakala tempat ketiga dimenangi Qori Indonesia Muhammad Rizqan mengumpul mata 88.34%, masing-masing turut memenangi hadiah wang tunai dan piala. Peserta Singapura Widadul Wahidah Mahmud pula muncul naib Johan Qoriah dengan kutipan markah 87.5% dan tempat ketiga Qoriah Indonesia Yuni Wulandri Hasim 87.49%, juga membawa pulang hadiah wang tunai dan piala. Turut hadir pada majlis itu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad. Bertemakan Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran, majlis berlangsung selama 6 hari melibatkan 36 peserta dari 28 buah negara. Saya cari satu-satu setiap komponen mainan yang terlerai. Atas sifat gigih itulah seorang guru Taman Asuhan Kanak-kanak Taska sanggup menghabiskan masa 2 jam sehari demi mengumpul set mainan terpakai untuk dijadikan alat bantuan mengajar. Usaha yang pada awalnya hanya suka-suka akhirnya menjadi sumber rezeki baru. Menurut Hajar Ahmad, mencari mainan di pusat jualan terpakai memerlukan keazaman dan kesabaran yang tinggi. Setiap komponen mainan yang terpisah perlu dicari satu persatu agar menjadi set mainan lengkap. Dia yang juga mengusahakan Taska di Bertam Kepala Batas berkata, kebanyakan mainan terpakai buatan luar negara sangat berkualiti dan lasak serta sesuai untuk pendidikan awal kanak-kanak. Apabila kita membeli barangan pre-love, kita tahu barangan tersebut adalah barangan yang telah digunakan. Jadi, barangan tersebut mesti mempunyai sedikit kekurangan. Mungkin dari segi cara pembungkusannya yang rosak, barang yang tidak lengkap atau barang tersebut diceraikan atau bahagian-bahagian yang diasing-asingkan. Di sini kita cuba menambahkan penambahan nilai kepada barang-barang tersebut. Di sini mereka belajar perkataan Jepun, mereka belajar dengan peralatan bahan-bahan Jepun, kreativiti, construction dan banyak bahan-bahan yang digunakan. Pre-love item ini adalah bahan-bahan binaan berkaitan dengan pendidikan. Jelas Hajar, dia akan memastikan setiap alat bantuan mengajar yang dikumpul sesuai dengan aktiviti pembelajaran yang melibatkan seni, kreativiti dan emosi kanak-kanak. Barang tersebut ada nilainya tersendiri. Harganya murah dan nilai barang tersebut lebih berharga daripada kos yang kita beli. Ini amat menjimatkan. Dan kita dapat membantu para usahawan tadika di luar sana, Taska, supaya mereka dapat bahan-bahan yang masih elok dalam kondisi yang baik di mana mereka boleh gunakan bahan tersebut di tempat-tempat mereka. Wanita gigih ini memaklumkan kadangkala dengan hanya bermodalkan RM3, dia mampu menyediakan set mainan alat bantuan mengajar yang mencecah ribuan ringgit setiap rak. Ini membolehkan mana-mana pengusaha tampil membelinya dengan harga murah berbanding membeli alatan baru yang menelan kos lebih mahal. Malaysia mencadangkan satu resolusi membabitkan sains tingkah laku untuk kesihatan pada sesi ke-152 Lembaga Eksekutif Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Persidangan Kesihatan Sedunia ke-76 tahun depan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata perubahan perlu dilakukan terhadap sistem kesihatan daripada penjagaan pesakit kepada penjagaan kesihatan dan kesejahteraan untuk mengelak penyakit kronik berpunca daripada gaya hidup tidak sihat. We are drawn towards transforming our people to become more inclined towards health-seeking behavior. Most people wait until they are very unwell before they actively seek care from the doctor. We need to evolve from sick care
to healthcare and wellness to prevent chronic illnesses from unhealthy lifestyles. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi ke-73 Mesyuarat Jawatan Kuasa Serantau untuk Pasifik Barat di Manila, Filipina pagi tadi. Sesi itu dipengerusikan Menteri Kesihatan Laos, Dr. Bun Feng Pumalaisith. Katanya Malaysia ketika ini merancang pembaharuan terhadap penjagaan kesihatan negara dan kertas putih kesihatan yang turut membabitkan perubahan daripada model berorientasikan penyakit kepada pendekatan kesihatan yang berpaksikan manusia. Tambahnya, Malaysia sedang mengubah fokus kepada memperhebat pencegahan penyakit tidak berjangkit NCD memandangkan negara sedang berdepan beban berganda isu kesihatan berkaitan penggunaan rokok konvensional dan elektronik dalam kalangan populasinya. Baiklah, pertikaian resam serta budaya antara rakyat Malaysia dan Indonesia bukan satu perkara baru, antaranya mengenai corak batik. Ikuti laporan yang disediakan. Bagi yang mahu mendapatkan panduan yang tepat, Azizah Masduki yang telah berkecimpung dalam industri batik hampir 18 tahun tampil berkongsi ilmu tentang seni kraftangan itu. Batik Malaysia kita kalau yang lukis tangan memang berbeza daripada batik Indonesia, especially macam kalau di luar sana di Indonesia, batik dia lebih menerapkan kepada individual design dia mengikut dia punya kita kata kawasan dia, macam itulah dia banyak kluster kan. Kalau macam kita lebih banyak kepada mesra alam, flora. Tambah Azizah, pengeluar batik tempatan turut mengeluarkan batik khas untuk kanak-kanak bagi memupuk semangat cintakan batik tempatan. Saya cuba budak-budak memahami lebih kepada batik hand drawn, batik blok dan juga sebenarnya macam batik print tu sebenarnya kalau saya tak mengatakan itu batik. It's copying the batik punya motif but they using print. That one is printed. Sebenarnya kalau batik selalunya kita memang ada elements pembuatan yang menggunakan canting, menggunakan lilin. Ini termasuk batik inovatif yang mula mendapat tempat di hati pencinta batik iaitu batik clay juga turut dijual secara meluas. Batik clay ni adalah satu inovasi dan usaha daripada kraftangan Malaysia. So which is dia menggunakan bahan mesra alam. Saya explain sikit lah. Dia beza dia is kalau macam batik blok selalu kita dia punya mold pattern blok tu dia akan tekapkan ke lilin dan baru kita tekapkan ke kain. Tapi instead of kita pakai lilin tu, dia gunakan tanah liat, dia chopkan baru dia letak dekat kain. Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengisytiharkan Hari Batik Malaysia disambut pada setiap 3 Disember. Bangunan asrama sebuah sekolah tahfiz di kampung Sungai Padang di Papar terbakar awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 5.20 pagi, asrama berkenaan rosak sekitar 40%. Jurucakap Pusat Gerakan Bomba dan Penyelamat Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 5.36 pagi. 10 pegawai dan anggota bersama jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan dari Balai Bomba Papar dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepantasan anggota bomba menyebabkan api segera dapat dikawal dan operasi ditamatkan jam 6.41 pagi. Tiada sebarang kecederaan atau kehilangan nyawa dilaporkan. Punca sebenar kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Perkhidmatan aplikasi WhatsApp hari ini mengalami gangguan teknikal selepas pengguna dilapor berdepan masalah untuk mengirim atau menerima mesej. Berdasarkan laman web Down Detector, laporan mengenai gangguan berkaitan perkhidmatan WhatsApp diterima seawal jam 2.47 petang tadi. Melalui komen di laman web itu, gangguan teknikal turut dilapor berlaku di Indonesia, Bulgaria, Finland dan Nigeria. Menurut Down Detector, ini tidak termasuk lebih 11,000 pengguna dari seluruh India yang melaporkan turut mengalami gangguan.
Manakala di United Kingdom, jumlah terlibat lebih besar pada 68,000 pengguna dan 19,000 untuk Singapura. Punca sebenar gangguan pada aplikasi itu tidak dinyatakan. Malah, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan setakat ini oleh penyedia perkhidmatan media sosial itu. Sementara itu, Reuters melaporkan aplikasi WhatsApp mengalami kegagalan fungsi di seluruh dunia dengan pengguna di India, UK, Afrika Selatan dan Asia melaporkan mengalami masalah untuk menghantar dan menerima teks atau video. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selamat tiba di Singapura bagi mengadakan lawatan negara ke Republik itu bermula hari ini hingga 28 Oktober. Pesawat khas yang membawa Seri Paduka berdua serta delegasi itu mendarat di lapangan terbang antarabangsa Changi jam 10.50 pagi. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berlepas dari Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Sepang jam 9.45 pagi diiringi Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zain. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut Menteri Pendidikan Singapura Chan Chun Sing, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafar dan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Datuk Isham Ishak. Sempena lawatan itu, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berkenan melawat Asian Civilizations Museum dan Edible Garden City siang tadi. Raja Permaisuri turut berangkat melawat Gardens by the Bay malam ini diiringi anak anda Seri Paduka Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah akan menerima menghadap Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan isteri di Hotel Shangri-La Singapura esok disusuli majlis santapan tengah hari. Pada sebelah petangnya, Seri Paduka berdua dijadual berangkat ke Majlis Sambutan Negara di The Istana Orchard Road dan bertemu Presiden Singapura Halimah Yaakob serta disusuli Majlis Santapan Negara. Selain beberapa lawatan rasmi, Seri Paduka berdua akan turut berangkat ke Majlis Santapan Malam dan pertemuan dengan diaspora Malaysia di Singapura Khamis ini. Bertemu kembali, pemuda berusia 35 tahun dari Filipina disahkan sebagai pemegang dua rekod dunia atas kebolehannya melakukan aktiviti lompat tali. Ryan Alonzo melakukan percubaan itu pada Julai lalu, namun hanya baru-baru ini pencapaiannya itu diiktiraf secara rasmi oleh Guinness World Records. Pencapaian yang diiktiraf itu adalah atas kejayaan yang melengkapkan jumlah tertinggi 3,731 lompatan tali silang atau crossover. Untuk melakukannya, Alonzo perlu melompat sambil menyilang kedua tangan untuk memusingkan tali. Tahun lalu, dia turut mencipta satu rekod baru skip double under tertinggi iaitu 40,980 dalam tempoh 12 jam. Ia memerlukan tali melalui badan sebanyak 2 kali dalam sekali lompatan. Digelar Skipman, Alonzo sebenarnya mula melakukan senaman lompat tali lebih sedekad lalu sebagai pemanas badan. So I started jump rope maybe like 10 years ago or even more, but I just use it as a warm up before I work out, warm up before I play basketball or boxing. But then I took it a little more seriously during the pandemic because there's nothing else to do. The gyms were closed, you can't play basketball. Sebagai latihan dan persiapan untuk mencatat rekod dunia, Alonzo hanya menjadikan pengalamannya berlari maraton sebagai bekalan kerana itulah satu-satunya aktiviti daya tahan utama yang pernah dilakukannya. Alonzo menyimpan hasrat untuk memecah lebih banyak rekod dunia, namun buat masa ini lebih cenderung untuk mempromosikan aktiviti ini sebagai sejenis sukan pada masa sama memberi inspirasi kepada rakyat Filipina. Hasil bantuan YouTube sebuah kampung di tengah India menjadi sensasi di internet. Hampir separuh daripada penduduknya terbabit dalam video buatan sendiri sama ada sebagai pelakon atau kru produksi. Sehingga kini lebih 200 video sudah diterbitkan oleh mereka. Ini termasuk video komedi, drama pendek dan lagu.
Juga dikenali dengan nama Being Chhattisgarh, Kampung Tulsi mempunyai hampir 120,000 pelanggan di saluran YouTube. Usaha ini mula dilakukan 5 tahun lalu apabila dua orang kawan, Gyanendra Shukla dan Jai Verma, menonton video melalui perkhidmatan streaming lalu memberi idea kepada mereka untuk melakukan perkara sama. Pada peringkat awal, mereka cuma menggunakan telefon bimbit untuk merakamkan video kerana asalnya semua video itu hanya untuk penduduk di kampung mereka. Bermula dengan video sepanjang 2 hingga 3 minit, durasi setiap video kemudian ditambah menjadi lebih panjang sebaik mereka menyedari wujudnya peluang untuk menarik pengiklan. Menurut Shukla, pakar rangkaian komputer, mereka menerima bayaran apabila kandungan sesuatu video itu merekodkan sekurang-kurangnya 1,000 pelanggan dan ditonton selama lebih 4,000 jam. Dan meskipun jumlahnya cuma sekitar RM40,000 atau RM2,300 sebulan, ia adalah lebih tinggi daripada yang diperolehi mereka sebelum majoriti mereka diberhentikan kerja ketika pandemik COVID-19 2 tahun lalu. Yang paling menggembirakan mereka apabila mereka dapat menjadi pelakon. Dan mungkin itu juga tidak semua pelakon terbabit menerima bayaran di atas khidmat mereka. Sebaliknya, semua wang yang diperolehi digunakan untuk membeli peralatan dan sebagai dana bagi pembikinan video seterusnya. Baiklah, air hujan adalah aset penting di Caracas, Venezuela. Beberapa kawasan kejiranan dilaporkan sering ketiadaan bekalan air sehingga menjejaskan pelbagai aktiviti harian, termasuklah sesi persekolahan anak-anak. Untuk minum atau membasuh tangan, mereka perlu membawa bekalan air sendiri ke sekolah. Menurut pengarah sekolah di Petare, Caracas, mereka sering ketiadaan air yang kadang-kala berlarutan sehingga 8 bulan. Ia menyebabkan banyak aktiviti sekolah tertangguh dan lebih buruk apabila turut menjejaskan operasi sekolah. Bagi menanganinya, sebuah projek dibangunkan untuk mengatasi masalah bekalan air kendalian syarikat kerajaan negeri. Es un modelo que ofrece desde lo local una posibilidad de obtener agua abundante y de calidad durante al menos 6 meses al año en estas comunidades. Y no solamente en las comunidades vulnerables, sino en todas las comunidades y personas e instituciones que sufran de problemas de estrés hídrico. Di bawah projek itu, pihak sekolah sendiri perlu mengumpul air hujan dan mengitarnya semula untuk kegunaan murid, guru dan pekerja mereka. Di sekolah ini misalnya, lebihan air yang dikumpulkan itu turut digunakan bagi tanaman sayuran yang memanfaatkan lebih 850 pelajar. Air dikumpulkan dari bumbung yang melalui beberapa tapisan sebelum disalurkan ke tangki simpanan. Projek Lata de Agua beroperasi sejak 2019 di 3 sekolah dan sebuah klinik. Pihak sekolah mengakui dengan wujudnya projek sebegini, mereka kini mempunyai bekalan air secara konsisten yang akhirnya memudahkan operasi dan memanfaatkan murid. Sukan, selepas 2 tahun tidak dianjurkan, kejuaraan motosikal dunia Grand Prix Malaysia yang kembali menggegar litar antarabangsa Sepang SIC mencatat kehadiran 163,567 penonton sepanjang 3 hari penganjurannya bermula Jumaat lalu. Ia menandakan perlumbaan berprestij itu kekal mendapat perhatian peminat sukan permotoran tanah air, biarpun pada edisi kali ini tiada pelumba tempatan bersaing dalam kelas Premier. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Azhan Syafriman Hanif, peningkatan jumlah kehadiran penonton jelas ketara terutamanya ketika aksi kelayakan dan hari perlumbaan. Alhamdulillah, saya amat puas hati dengan kehadiran penonton pada hari ini. So far kita report kepada Donald lebih kurang 663,000 penonton yang datang. Ada kurang sikit daripada target yang saya tetapkan, iaitu 170,000. Tapi ada point of time pada pukul 2, itu yang kita rekod lah. Seramai 21,015 penonton direkodkan hadir ke SIC pada Jumaat, diikuti 53,937 orang pada Sabtu dan 88,615 pada Ahad lalu. Grand Prix Malaysia yang kembali selepas tidak dianjurkan 2 tahun berikutan COVID-19 menyaksikan pelumba MotoGP pasukan Ducati Lenovo Francesco Bagnaia menghampiri kejuaraan dunia sulungnya apabila menamatkan perlumbaan di tempat pertama. Pilihan utama Carlos Alcaraz bangkit selepas tewas set pertama untuk mencatat kemenangan pertama pada kejohanan terbuka Basel, Switzerland. Pada perlawanan pusingan pertama itu, Alcaraz menundukkan wakil Britain Jack Draper 3-6, 6-2, 7-5.
Rentak Alcaraz jelas belum stabil walaupun baru saja memenangi kejuaraan Grand Slam pertamanya di Terbuka Amerika Syarikat bulan lalu. Tugas selaku pemain nombor 1 dunia nyata agak berat untuk dipikul oleh Alcaraz, 19 tahun. Set kedua baru Alcaraz dapat mempamerkan skillnya. Disusuli satu pukulan kilas, Alcaraz mengikat kedudukan sekaligus memaksa perlawanan diheret ke set penentuan. Di luar jangkaannya, lawannya Draper 20 tahun masih enggan mengalah. Terikat 5-5, Draper berjaya memaksa Alcaraz bekerja keras sebelum dapat menjarakkan kedudukan kepada 6-5. Keputusan sah milik Alcaraz apabila pukulan balasnya gagal diambil oleh Draper. Alcaraz menang 3-6, 6-2, 7-5. Ini juga kemenangan pertamanya dalam siri jelajah ATP selepas tewas kepada David Goffin pada perlawanan pusingan pertama di Astana, Kazakhstan 3 minggu lalu atau kira-kira sebulan selepas dia menjuarai Terbuka Amerika Syarikat. Sementara itu, nasib malang menimpa pilihan keempat Marin Cilic dari Croatia. Cilic tewas set pertama dan hanya pada set kedua baru dia dapat menyamakan kedudukan berdepan pemain senarai 146 dunia Arthur Rinderknecht dari Perancis. Saingan pada set penentuan lebih sengit dan berlanjutan sehingga tie break. Kesilapan Cilic memukul bola keluar gelanggang menyebabkan permainan segera berakhir. Keputusannya, Rinderknecht menang 6-4, 3-6, 7-6 dan mara kepusingan kedua. Aston Villa mengumumkan melantik Unai Emery sebagai jurulatih bagi menggantikan Steven Gerrard yang dipecat minggu lalu. Berikutan itu, Villa juga bersetuju membayar Villarreal sebanyak 6 juta euro sebagai syarat untuk kelab dari Spanyol itu melepaskan Emery. Villa dalam satu kenyataan berkata Emery akan memulakan tugasnya 1 November depan selepas beliau melengkapkan permit kerjanya. Emery mula bersama Villarreal pada Julai 2020. Beliau agak terkenal di peringkat Eropah dan pernah membantu Sevilla memenangi Liga Eropah 3 kali berturut-turut sebelum menjulang piala itu sekali lagi tahun lalu ketika bersama Villarreal. Ini juga kali kedua Emery bersama klub Liga Perdana Inggeris selepas melatih Arsenal dari 2018 hingga 2019. Baiklah paparan kemeriahan dan keseronokan acara mendayung Labu Gergasi di Belgium mengakhiri Buletin Didik. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.